Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua, kepada yang selalu bersama kita di podcast BTZ. Sekali lagi, episod yang baru seperti mana ditajakan oleh kawan-kawan kita daripada Hartanah Bros. Hartanah Bros dah 15 tahun dah berkecimpung dalam urusan hartanah. Mereka ini orang kata one stop solution untuk kita tahu lebih lanjut tentang jual beli ataupun sewa rumah dan sebagainya. Hartanah Bros, your property matters. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana Syabab? Apa khabar semua? Baik? Dia baik, cuma rasa macam lain macam sikit nanti. Lain macam sikit sebab cahaya hari ni lain sikit lah. Betul lah. Ada sofa sendiri, dapat duduk seorang kan. Alhamdulillah. Macam gitu lah. Yes. Kita kat mana ni, Wan? Where are we now, Wan? Lah, macam kat alam lain lah. Macam gitu lah. You nak describe tak alam ni yang kita ada ni? Alam ni adalah alam... Bukan alam barzakh jauh ni. Uish, tak. Kita dekat GRTV. Studio, Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Kita berada di GRTV Studio buat julung-julung kalinya. Episod pertama kita bersama mereka. Dan Alhamdulillah, this is the new studio, the new setup. Oh, thank you so much. Thank you so much JRTV. Kita kena, betul. And kita kena sebutlah bahawasanya GRTV ni melakukan kerja-kerja yang baik lah. Besides this collaboration that we are having, they also have many other collaborations with masjid-masjid, other organisations and stuff. And usaha-usaha mereka ini terikat kepada a bigger company which is another than Global Ihsan Relief. Wow. Dan mereka melakukan kerja-kerja humanitarian, kerja-kerja membantu masyarakat dan sebagainya. Kena dengan nama dia Ihsan Memang berihsan sangat lah. Berihsan, Alhamdulillah. Kejap, from my understanding, actually macam, yalah, coming from someone who main bola, I pernah dengar lah badan-badan yang buat donation drive and all that, tolong-tolong masyarakat. So I think I baru dapat a clearer view of what Global Ihsan is doing lah. Dengan diorang punya, CIP program diorang buat kat luar negara. CIP tu apa, Bay? CIP tu community. Panjang dia tak tahu juga Itu macam ini betul juga soalan tu tak payah sikit nak jawab. Main tanya ni. Secara am tu memang program-program membantu masyarakat juga. Yes. CIP program diorang dekat mana? Aceh lah, Afrika and all that. Actually dah banyak negara diorang dah buat before this. Because one of them I dah pernah tengok, diorang ada buat video, diorang bantu anak-anak yatim daripada Jordan, camp-camp pelarian which is the refugee camps diorang bantu untuk bawa-bawa mereka ke umrah. This is very very good initiative. Yalah, masyarakat Singapura ni kita kadang kita hidup agak the Malay people say like a frog under the coconut shell. Apa nama dia, katak bawah tempurung. Kita tak tahu kadang-kadang hal kat dalam luar. Tak tahu, tak ambil tahu pun pasal hal luar. Sebenarnya banyak untuk tempat-tempat kita beramal. Dan ni di antara salah satu tempat ataupun platform yang kita boleh salurkan amal-amal kita. So semua usaha-usaha mereka sama ada within Global Ihsan Relief ataupun even within GRTV as well. Semuanya apa-apa yang mereka raih itu akhirnya disalurkan kepada kerja-kerja murni inilah. Masya-Allah. Dia actually murni. Okay, wow. That makes sense. Why? Because I look at GRTV punya, social media page pun memang that's how dorang channelkan, donation ni kepada Global Ihsan, and then Global Ihsan yang buat benda tu lah. Yang do all the drive and all that. Very good lah. I nak pergi Afrika. I nak pergi. I don't care. Jangan lupa CIP. Dia nak join. Walhamdulillah. Hari ni kita sambung dengan kita punya regular scheduled programming. Hari kita bincang kita apa? Sampai terlupa kita. Betul juga. Kita last topik kita ialah Habil dan Qabil. Memang Bai memang suka tu topik. Yalah, dah habis. Kita dah touch on more on benda-benda yang pernah berlaku dahulu, and then berlaku juga lepas sekarang. Lepas tu kita bincang Nabi Nuh. Nabi Nuh juga kita bincang. Just to recap lah kisah Nabi Nuh sedih. Bahtera Nabi Nuh Bahtera Nabi Nuh. 950 years of dakwah. Of dakwah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Maka hari ini kita sambung perbincangannya. Kita akan bincang mengenai kaum Ad yang Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. And there are a number of issues lah. And we have said this particular matter many times before, yang apa-apa kisah-kisah yang berlaku yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, it is very relatable. That's the most important thing. Kita kadang-kadang baca Quran kan, there is a particular kind of a disconnect. Ada orang baca Quran kan, bila Allah sebut cerita-cerita macam ini, diorang macam, tu dorang. Tu dulu. But then the point of reading the Quran is none other than relatability. Tak, kisah ini it concerns us. Bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, is talking about us lah. Untuk semua lah. Untuk semua. So we need to ponder upon this matter. Basically is to recap on whatever happened before, and then now is like a warning to you that be prepared, jaga hati-hati, jangan go into this conclusion or this situation again, right? Seperti mana kata Syekh Tomok,
Apa sejarah Syekh Tomo sejarah mungkin berulang. Ya, betul. Okay. So macam satu Lagu expectation legend lah. Satu expectation Allah letak untuk kita yang hidup di Correct. di zaman-zaman yang baru lah. Pada zaman-zaman yang baru Allah SWT macam dah letak expectation sebab all these kisah-kisah yang datang sebelum ni adalah satu ibrah, satu iktibar supaya kita belajar dan kita tak ulang lah kesilapan yang sama. Baik, ada soalan Abai. Apa dia? Being a fitness industry kan. Yes. How do you ukur being fit? Yes. Ni random lah tiba-tiba kan. Macam mana kita tak tahu ni fit ni tak fit lah macam gitu. Tengok sebelah dia lah, cik. What is the definition Ya, of? ni hood pergi kat fit pula. Ni time tu segue into side, the- okay, side track sikit dan kita masuk dalam topik Yes. tu Yeah. I mean to look at someone whether dia fit ke tidak, obviously first of all visual, kita tengok yalah badan dia banyak lemak ke tidak. Ada tak orang yang dia aesthetically ataupun physically tak berapa cun tapi actually dia fit? Ada tak? Ada juga. Because why? Because some athlete atau some sportsmen, diorang focus on core exercises where you don't need to show like you are a bodybuilder, you kuat, muscle berurat-urat and all that. But if you train your core, I mean regularly, you can have this kind of body and you can push someone also. Betul. So that's the definition of core exercises lah. That mainly focus on kita punya stomach dan dengan kita punya back. So it's called a central the central group of muscles. So tu kira memang functionality and Yes, correct. Tapi balik pada semua punya definasi lah. Ada orang kadang macam dia kata kalau kuat-kuat tapi tak boleh bangun subuh pun buat apa kan. alamak itu Wah, start ini- description tu. Ini Alamak lain macam tu tiba-tiba. Dekat gym tu kena exercise macam mana tu bangun subuh tu. Kadang-kadang orang itu cakap exercise alah, mata mata. Macam kita cakap last podcast Iblis memang ni kerja dia lah. Kerja dia. Kerja dia betul. Ya. Tapi dalam hadis Nabi pun Nabi kata kan al-mu'minul qawi habbu ila Allah. Orang yang beriman yang kuat, maknanya dia yang sihat, yang jaga badan dia tu Allah lebih sukailah. Harapan dia is hopefully dengan dia badan dia kuat tu dia boleh ibadah, dia boleh kuat ni dan sebagainya kan. No, my issue is I think Silent jap lah. Okay. Sorry. Aku punya handphone lah. Yours. Not mine. is it Yours. mine? Ni. Kita tak payah cut Oh, Tak yours payah Taufik. Okay. Oh, okay. Kita dah biasa, cik. Taklah. Okay. Sorry lah. Alright. Ini je. Boleh dah Okay. Tadi apa tadi? kita cakap? Kuat. Kuat. Okay, al-mu'minul qawiyyu habbu ila Allah. Okay, tak ambil. Tadi memang so dia ada again this is where we begin to like kind of expand the meaning of strength. Ya. And I think that semua benda di dalam kehidupan ini there's always a neutrality to it. Okay. Bererti kuat, sihat, banyak duit, apa-apa je kan. There is always a positive side to it and also a negative side to it. Yeah. Cuma I pernah dengar dekat YouTube ni kita kan dulu kan ikutlah benda macam ni juga. As a particular social media punya person, dia fitness industry dia cakap strength is never weakness, weakness is never strength. Wow. Kita fikir balik macam apa benda kau cakap ni. But then we realize that kadang-kadang strength can also be a weakness. Betul. lima Because you menit- overcome certain things and then Exactly. you forget the other element lah. Betul. Dia beberapa isu lah. Antaranya adalah isu yang kita akan bincang nanti, which is kuat ini boleh membawa kepada kemegahan. Betul. Sado dan sapau dan sacok, ni term-term sekarang boleh membawa kepada perkara-perkara tersebut. Kesombongan, Betul. keangkuhan. And another issue also kadang-kadang if you also emphasize on one thing, which is let's say strength, but then you don't emphasize on many other things, dia kadang-kadang Tak tak jadi, balance juga. Yeah. Dalam Confucianism, tiba-tiba Yeah. Confucianism. dia ada macam dia punya buku-buku dia lah. Buku-buku ni kira manual kehidupan diorang lah. Yeah. And one of the issues yang diorang bincang adalah manusia ni in order for them to develop correctly, diorang kena focus on spirituality, kena focus on emotion, kena focus on body and stuff. And dia cakap, it's not only memupuk perkara-perkara ini, but to also ensure that you do it in a balanced way. Yes. Kalau ada orang yang But hanyalah which is difficult to balance. Exactly. Kalau kita pupuk kita punya badan kita tapi tak pupuk akal, Correct. tak balance. Dia pakai kod ni macam baru balik dari doktor punya course tau. Lain lah. Doktor apa? Lain lah. Macam lain lah. Doktor Dia apa? punya vet. Professorship lah. Professorship Kan? Doktor juga kan. Okay, continue. But that's the point kan. Ya, Betul, I agree. And Al-Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin that any type of increase is possible for some form of arrogance. Betul? Kita meningkat dalam urusan apa pun, ada possibility untuk kita destroy ourselves a bit kalau kita tak jaga. Okay, macam you touch on fitness
some of them, diorang punya goal is okay, tu big ada badan besar, build big untuk pakai baju cantik. So the arrogance part will come in when they walk in the streets, and they show lah kan. That is one of the process that we are talking about. Exactly. Kan? From when you get something, then you become arrogant. So I think that's the process for. Bukan nak tuduh orang lah. I think naturally human being, bila kita ada something, macam tukar kereta. Again, the topic of kereta lagi. Baru kereta. tukar. You tukar kereta baru, bohong lah. You tak call orang, you nak tumpang and all that. Itu proses kat dalam hati you ada tu sikap. Bukan kita nak cakap sombong. Nak tidak. share good news lah. Kita nak share good news. Tapi orang punya pandangan pula kita is, dia ni riak lah. Dia ni apa ni nak tunjuk kita ni nak bawa. Betul. That's how it is. You masuk gym. Dulu kita masuk gym kan. Macam ada orang workout sebelah kita lah. Dia lah datang ni memang pakai baju macam tak pakai baju lah. Tak lagi kot lah. Dia macam halus je. halus lah. Lepas tu macam workout 2 minit flex. 2 minit flex. Tengok kamera banyak Macam kalau kat ujung ke sebelum ke okey. Ni macam sikit-sikit macam how is it possible that you gain so much? Tapi apa pun balik pada masing-masing lah Nak post lebih ke nak apa lebih pun, yang penting kita pergi sana tu masing-masing ada niat masing-masing. Ada orang datang memang nak workout, ada datang memang nak cari attention, ada orang nak ambil gambar dan sebagainya. Kira masing-masing lah. So by the end of the day, kira kita tak payah nak menghukum lah. Hukum dia kat situ kan. Macam orang ada beli kereta baru, kita pula menghukum dia. Oh, dia tiba-tiba nak ajak aku keluar ni, nak riak pula. Padahal kita nak share good news. And that's where answers your question about trying to balance. Now coming back to cerita art ni pula. So di manakah, at which point that Nabi Hud was assigned? So from a Quranic narrative, Nabiullah Hud AS diantarkan kepada kaum Ad. And ada beberapa description yang Allah Subhanahu Wa Taala luntarkan kepada mereka lah. Okay. And without going into too much of the detail kan, yang Allah sebut 2 benda which is problematic. Yang mengenai kuwah, which is a word that Allah uses. Allah sebut bila orang keluar ni, and because of whatever that they've acquired in their history, antara mereka yang orang pernah buat adalah they build things. Okay. Oh, dia yang ukir mountain-mountain. Antaranya lah, one of the earliest civilizations that were able to build very lofty. Dorang kuat. And that's the word that Allah uses. Okay. Dorang sampai keluar dekat masyarakat dan cakap, who is stronger than us? Man ashad minna quwwah. Who is stronger than us? So bila Hud AS dihantarkan, one of the issues is that. Okay. Untuk try and tame them. But ni nanti Ustaz Zaid cerita. But one other issue yang much more primary in this particular matter adalah the issue of syirik. The issue of abadatul awthan. Menyembah berhala. Abadatul awthan. Now, sebelum ni kita bincang mengenai Nabiullah Nuh AS. Antara perkara yang berlaku pada zaman Nabiullah Nuh ataupun setelah zaman Nabiullah Nuh AS adalah awalnya penyembahan berhala. And kisah ini diriwayatkan di dalam sejarah-sejarah. Ada banyak riwayat juga. Antara nama-nama yang disebut Wad dan Waswa'an wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra dalam Quran ni. Mengenai beberapa orang-orang salih yang mereka itu awalnya pengikut kepada Nabiullah Nuh AS. Tapi bila mereka itu kemudian mati, maka orang mengagungkan mereka dengan lebih-lebih idola lah kan. Dan ada riwayat sebut tahu awalnya ini dalam riwayat Ibn Kathir sebut awalnya community tu memang hanya menghormati mereka, normal. Hormat aja. Hormat. Iblis comes and then convinces them to try and visualize or make images. Daripada kau respect them, why not you do a statue of them? Tapi awalnya bagi diorang otak kita draw ke kita visualize ini supaya kita ingat lah. Okay. Remembrance. The next generation lebih lagi sikit. Not only just maybe so it builds lah from there. Exactly. It builds, correct. To the extent that they even said kita ni susah nak ibadah ke Allah kalau kita tak tengok kepada berhala-berhala ini. Bila kita tengok kat berhala-berhala ini, kana ashwaqu ilaina. That's the narration. Ashwaq ni dalam bahasa Melayu ni kalau tak tahu betul ke tak betul, dia lebih syok. Ashwaqu ilaina. Lebih terasa lah. Lebih feel lah. Lebih, what they call it, lebih taksub lah sebenarnya. Exactly. Okay. So padahal agama kita ini agama yang berdasarkan kepada tauhid. Kita sembah directly kepada Allah. Kepada akhirnya tak nak sembah Allah ni, kena sembah benda lain dahulu. Transit benda ni baru sampai ke Allah. The last stage would be Tuhan pun dah tak disembah, sembah berhala. All the way. That was the beginning of idol worship. Understand. Padahal so, kalau kita tengok mulanya dari art ni Sebelum tu sedikit. Okay. And then art kira dah full on. Alright. But again, dorang ada yang tidak menolak Allah secara sepenuhnya. They do syirik lah. Sembah Allah, yes, at the same time percaya dengan Allah. Alah kalau kita tengok zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama juga. Bukan orang Arab tu tak percaya ke Allah. Malah nama-nama mereka Abdullah. Mereka bila sumpah ni
wallahi wa tallahi wa rabbul Ka'bah dan sebagainya macam gitulah. Tapi tetap sembah berhala-berhala juga. Ini amalan-amalan terdahulu yang di mana mereka tidak menolak Allah. Dia tak menolak ada Tuhan. Dia tahu ada super power, dia tahu ada Allah SWT yang menjadikan kita, yang memberikan kita rezeki. Tapi dia nak syuraka, dia nak wakil. Dia nak macam ada partners. Sebab antara keimanan yang paling besar untuk orang-orang beriman adalah menyembah Allah tanpa melihat Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu Allah kata, orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada ghaib. Maknanya kita tak melihat Allah SWT, tapi kita ibadah seakan-akan kita melihat Allah SWT. Ini beza keimanan kita dengan orang-orang yang terdahulu lah. Bermulanya dia nak cerita Nabi Hud tu, kaum Ad. Jadi setelah kematian Nabi Nuh, tu macam tadi Ustaz Taufik cakap, bermulanya orang dah start tu ada orang-orang salih yang ikut daripada Nabi Nuh. Banyak yang ikut. Tapi mereka tak fokus pada Allah. Dia lebih fokus pada orang-orang salih tu. Lebih bertaksub pada orang-orang salih. Jadi misal kata Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra, itu nama-nama orang-orang yang salih, which is diorang tak ada isu. Orang-orang salih ni betul-betul orang salih. Cuma masalahnya pengikut dia ni terlalu taksub kepada dia. Okay. Jadi dia tak nampak sebenarnya tujuan Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra ni untuk ajak mereka kepada Allah. Dia tak nampak dia punya hadaf dia. Objektif dia tak nampak. Dia nampak yang seakan-akan macam kerana ada orang ni lah aku boleh bertemu dengan Allah SWT. Okay, Chop. Ada satu question. Just masuk. Masuk Ya, baru masuk. Wahyu BTZ. Woi. And sensitif. I rasa dia benda sensitif. Okay. Kejap Jangan terasa Apa Zahil Okay. Bila kita pergi rumah orang. Masih raya lagi ni Tak. Ni bukan raya. I percayalah kita tak mau cakap siapa. Tapi what about if these people start to gantung gambar-gambar ulama-ulama dekat rumah diorang. Sensitif. Yes, sensitive, but we must talk about it. Because why? Because kita tak nak that fine line of being taksub. And then kita pun boleh use this kisah to say that because of him that dekatkan aku dengan Allah. You know? So how does that macam, is it supposed to be that way, or is it like no, kalau boleh no need to keep all Actually, this. menariknya you as orang yang mungkin memerhati je. Yes, kita cakap you belajar apa. Betul. You memerhati. You rasa benda tu je dah tak boleh kan. You rasa macam tak best kan. Bila you masuk, asal dia ni macam agungkan orang ni dengan gantung. Macam tak best lah kan. Tak. I don't. I nak put it correctly lah. Yes, we respect. Macam you cakap tadi kaum before Nabi Nuh. Bermulanya dengan gitu lah. Bermulanya diorang respect. Taklah aku tengok because aku respect. But takut lama-kelamaan kita masukkan, we don't know sih, doa-doa kita pun kita masukkan nama-nama dia ni semua. So benda-benda ni yang that line is very fine sih. For you to actually say that you takut teragung dia then versus Allah SWT, you know. I agree. Dia memang ada, benda ni memang sensitif. So ada saja ulama yang agak a bit more careful and wary. Ada ulama yang mengizinkan tapi dengan syarat-syarat. So I think what allows for it to be controlled, supaya tidak jatuh kepada mengagungkan seseorang itu would be syarat-syarat lah. Sorry kalau I macam very sensitive. Tak. Kita discuss. Because kita belajar. Ada hadis Nabi yang Nabi kata malaikat tak masuk rumah. Kan? Kalau capture gambar-gambar. Itu ada perbincangan lain lagi lah. Perbincangan dia part besar. Maksudnya kita ambil secara luaran je lah. Kenapa diletakkan seperti itu? Sebab takutnya bermulanya daripada menggantung gambar seseorang tu, sehingga kita macam mengagungkan dia lebih daripada sepatutnya. Exactly. Itu je. Kalau kita ada gambar-gambar yang kita letak seakan-akan macam memories, kenangan dan sebagainya. Dia lain tau. Lain intention kita lain. You boleh tahu you gantung gambar orang tu pasal nak memory ke pasal nak agungkan dia. Exactly. Gambar beza apa style. Betul. Jadi harapan kita lah, sebab kita budaya kita di Singapura pun agak berbeza. Rumah-rumah kita pun kita gantung gambar-gambar keluarga kita dan sebagainya. For me, benda tu kalau you rasa you was-was, you elakkan. Tapi kalau misal kata orang tu dah tiada dalam kehidupan kita, you rasa nak letakkan dalam bilik sebagai tanda kenangan dan sebagainya, tu benda for me is okay. Tak jadi masalah. Sebab balik kepada niat you tak agungkan dia. Jadi macam bapak you dan sebagainya. Tapi kalau you rasa kenapa Nabi melarang sangat benda tu, dan you rasa you nak pegang dengan apa pegangan tu, apa sebutan daripada Nabi dan sebagainya, tak kisah kan? Pun boleh. Maknanya kita jaga dengan agama Allah betul-betul. I nak fokus on a thing that you mentioned just now, and this can be applied to many things. You said the word, ini kembali kepada niat masing-masing. Which is true to a degree, yes. But then niat itu juga ada manifestasi ni lah. Macam ni kita nak tahu niat tu betul atau tidak. That's important.
Ada orang yang kadang-kadang I totally agree with you. ada orang cakap tak, niat aku okey, tapi kita fikir Jadi ke tak niat tu? Yes. so di sini saya cakap syarat-syarat tu perlu ada. Yes. So antaranya adalah bila kita melihat seseorang itu lebih mulia daripada orang-orang lain di atas muka bumi ini, itu dah berlebihan. Yes. Right? Sedangkan kita cakap kalau ada pentaksuban yang boleh kita ada dalam kehidupan kita, taksub pada Nabi je. If kalau ada Nabi dan ada orang, kita cakap, oh tapi aku nak ikut dia ni, aku tak nak ikut Nabi. Itu kita dah taksub lah. Yes. Which can happen. So yes, balik kepada niat masing-masing. But then how do you manifest niat? Itu juga penting. So whenever a person chooses to do this, if they choose to do this, right, dia kena selalu reflect upon themselves. Sejauh Tanya mana balik diri Exactly. Sejauh mana ini hormat and not anything else. Betul. Am I putting this person above everybody else? Yes. Adakah orang lain rendah daripada orang ini? Betul. Kalau dah ada banyak soalan, babe. Banyak sangat. So this is sebaiknya kalau boleh dielakkan. Betul tak? Sebaiknya kalau boleh dielakkan. Tapi kena tengok juga sebab ada orang gantung gambar orang sebab dia tak suka orang tu. Itu lagi. Itu lain macam pula. Ada orang gantung gambar tak jaga kau. Bisa kata kan. So dah mula-mula ada jarum ke apa tak ada. Itu betul. Tumbuk tu frame kau darah. Itu betul. Iblis dah kat sebelah sih. Ya. Tapi tak apa, sambung. Sorry just. No, I like this issue. Right? And kita in our religion, we have never been a cult religion. Kita tak pernah agama yang kita ini berpaksikan. Is that a good word? Kita ni tak pernah revolve around figures. Okay. No, we are not. Yes, we are not. We are a religion of ideas. Yang Opinions. kita besarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Allah di dalam Al-Quran. Yes. Manusia itu memang ada merit dan kelebihannya. But religion itu tidak berdasarkan orang. Betul. That's This one we must make it clear straight clear. Ulama clear, tu, yes. I need to be a bit clear. Yes. Nabi cakap innal ulama warasatul anbiya. Sah, memang ulama itu adalah pewaris Nabi. But mereka bukan Nabi. Okay. Right? So kita kena insaf dalam perkara tersebut. Kita kena very clear about this particular matter. Nampak Sebab ulama kadang-kadang kalau mulia, yes. Ada orang yang dia mungkin ni masing-masing yang kekurangan lah Sebab dia sayangkan sangat orang tu. Dia dah menganggap orang tu seakan-akan macam level Nabi tu. Okay. Itu pun bahaya juga. Tapi kita ingat Nabi ni maksum. Allah SWT berikan dia kelebihan. Allah jaga dia. Yes. Itu yang kadang-kadang ada masalah bila ustaz tu dia buat satu mistake dia tak boleh terima. Sebab dia menganggap ustaz tu kira dewa lah. Memang kau tak boleh buat salah. Dan itu satu tak boleh terima. Ada yang dia buat salah pun dia terima. Itu satu jadi masalah juga. Maknanya ustaz tu dah dalam keadaan salah, dalam keadaan maksiat pun tak ada orang yang berani nak tegur. Untouchable sebab dia rasa macam ini dah pangkat Nabi. Sampaikan ada yang tak solat, ada yang tak beribadah, tapi dia masih lagi dianggap sebagai dalam delusional dia lah. Kalau kita tengok ajaran-ajaran sesat, semua ajaran-ajaran sesat memang antara prinsipal dia tu, guru tak boleh salah. Betul. Guru ada guru ada hak mutlak. Yes. Siapa yang nak baca buku yang pada saya menarik yang ditulis oleh ulama kita sendiri di Singapura, nama buku Almarhum Ustaz Ambil Ali, Noktah Hitam Sejarah Ajaran Sesat di Singapura. I did a program on this particular Ambil Ali Almarhum Ustaz Ambil Ali. Anak dia Ustaz Jaafar Ambil. Buku tu is an encyclopedia of ajaran sesat in Singapore. The list satu. Dia punya modus operandi dia macam mana, apa gerakan dia, apa prinsipal dia. Di antara yang common between all of them adalah guru tu ada hak mutlak. Jadi apa yang dia buat semua takkan salah. Guru kalau salah pun dibetulkan. Tak, ini guru dia ada jelasan dia. Okay. Guru dah sampai tahap lain. Habis-habis dia tapiskan lah. We don't have this. Bagi kita yang maksum, al-ismatu lillahi wa rasul. Tu je. Tak betul. Macam mana boleh kita tengok daripada syaitan sampai tapi bagus. Maksudnya ajaran sesat ni berbalik kepada keangkuhan seseorang tu lah. Yang merasakan diri dia lebih besar daripada orang lain. Betul. Sebab guru yang memulakan benda tu. Betul. Kadang-kadang bila kita ada murid tu dah berlebihan mengangkat kita dan sebagainya. Kita sebagai guru kita kena kenalkan diorang lah. Cakap korang tak boleh macam gini. Sebenarnya aku ni wasilah aja, orang tengah yang nak menyambungkan tali kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So berbalik kepada kisah-kisah yang Allah sebut, bukan kaum Ad saja, bahkan kaum-kaum lain pun sama yang Allah sebut. Keangkuhan mereka seperti ginilah, macam mereka mengagung-agungkan orang saleh. Orang-orang Bani Israel pun terkenal dengan benda tu. Okay. Bani Israel memang banyak terkenal dengan the moment dia jadi orang saleh aja, kita kena sembah dia. Kita kena agungkan dia. Sampai macam ginilah. Benda ni berluasa dengan bermulanya dengan kita mulakan kehidupan kita dengan kau kena hormat orang ni, kau kena lebihkan dia, kau kena gini, sampai kita lupa sebenarnya kita ni menyembah Allah, bukan menyembah orang tu. And the problem of ini teguran lah, and kadang-kadang ada orang-orang yang join jemaah.
kita been part of jamaah-jamaah tertentu as well, yes. But one of the most important traits in being in a jamaah is self-criticism. Berarti dalam grup kita boleh teguh salah satu daripada lain. Boleh tegur. Boleh tegur. Okay. Dalam grup ni kita akan cakap ini betul ke tak betul Kita boleh tanya guru kita and guru kita beri explanation. But if you are in a group in which everybody simply just taps everybody else on their shoulder. Oh kau okay. And bila ditanya soalan ataupun ditegur, orang mengamuk. Tanya guru, Syekh, apa explanation kepada amalan ini? Guru cakap, kau ni siapa nak tanya aku? Banyak bertanya itu tanda lemahnya iman. If you heard of this particular statements before, you know that you are in the wrong group. Wah, itu dah connect cerita iblis dia angkuh. Yes. Yeah. And guru-guru kami waktu kita kat Mesir pun ni kita sebut kat kita punya di mana-mana pun diorang ajar kita kepada this issue of guru ni, di antara tanda kealiman dan kesalihan adalah boleh cakap aku tak tahu. Ni diambil oleh Imam Malik rahmatullah alaihi. Imam Malik sebut min antara tanda kealiman adalah qaul la adri. Nak tahu orang tu salih ataupun tak, dia kadang-kadang dia boleh cakap aku tak tahu. Baru dia salih. Baru dia salih. From the perspective of a student pula kan, like me and you all, obviously the line of respect is there because of your stature as a ustaz. But at the same time I boleh tanya lah kan. Kalau datang lambat marah atau tak marah weh? Alamak. Tadi dah tunggu 1 jam saya. Siapa lambat? Tak, bukan macam tu. Tapi as a student kita pun nak kena tahulah macam kita tak betul lah. Macam so called kata-kata sekarang tu macam cakap over lah. The word is over. Okay. Ya, macam kita jangan terlalu beradab lah. Kita beradab. I like that. Dia ada masalah kadang-kadang murid-murid yang tidak beradab. Ada juga murid yang mengagungkan guru. Yes. So let's try to find the middle. Exactly. Yes. Okay, balik ke cerita Hud tu pula. Dah lupa apa cerita lagi Kita balik pada cerita menyembah berhala. Berhala dah settle. Mengagungkan ni. Jadi kaum 'Ad ni mereka terkenal dengan kaum yang hidup bersama ni lah. Mereka ni adalah kaum Nabi Hud Di mana Nabi Hud ni kisahnya adalah kalau tak silap makam ni kat Yaman Tak tahu benda tu warid tak warid. Cuma sebab pernah pergi sana dah pernah lihat makam dia dan sebagainya. Dan nampak makam dia tu agak panjang agak besar, besar makam dia. Okay. So mungkinlah kehidupan kaum 'Ad ni adalah orang-orang yang besar, yang kuat dan sebagainya. Dan dalam Quran Allah sebut pun mereka ini adalah orang-orang yang ya'budun al-awthan lah tadi kan, menyembah berhala. So macam mana boleh cerita dia tu macam daripada zaman Nabi Hud, penyembahan berhala ni every generation ada nabi tau. Tapi tetap sampai pada Nabi Muhammad pun orang masih menyembah berhala. Betul. Nabi Ibrahim menyembah berhala kan, betul tak? Macam betul punya influential lah benda ni Betul kuat tak habis gila tak habis. And sampai sekarang pun kita nampak ada agama-agama yang go into berhala dan sebagainya. So memang kita tahu yang dari sudut kefahaman mereka tentang agama ni, diorang tahu yang Allah SWT tu ada. I pernah buat dialog dengan beberapa orang yang atheist diorang faham. Even ni Arab-Arab punya atheist tau. Memang tak tahu macam mana boleh jadi Arab pun ada atheist. Real. So diorang orientalis. Diorang kira orang-orang yang mengkaji tapi tak menerima any hakikat. And diorang memang pakar dalam benda-benda tu. Al-ilmaniyun kan. Dia pakar. Dia lebih pakar pada kita dari sudut tafsir. Dia lebih pakar daripada kita dari sudut Al-Quran. Tapi malah mereka tidak menerima apa pun hakikat tu. Jadi inilah di antara ibrah-ibrah yang Allah nak sampaikan. Sambung balik cerita Nabi Hud tadi. Macam mana kaum dia tu boleh sampai Allah SWT gambarkan betapa marahnya Allah sehinggakan diturunkan azab kepada mereka kan. Seperti mana Allah sebutkan kan. Cuma ada satu perbincangan yang menarik dari sudut this description kan. Dia dua benda kan kaum 'Ad. Satu adalah syirik ataupun penyembahan berhala. Kemudiannya adalah istikbar, which is keangkuhan. Ulama khilaf, which came first? Adakah bila kita menjauhkan diri daripada Allah, kita menjadi takabur, ataupun dikarenakan kita takabur, kita jauhkan diri daripada Allah? Ada ulama cakap ikut be both. So when you begin to distance yourself away from Allah, kita mula lupa diri, maka tak kenal siapa kebenaran, kita ni, maka kita menjadi angkuh. Okay. Ada pula siapa yang sengaja menjadi angkuh, dia ingat apa-apa yang dia kecapi dalam kehidupan, dia kecapi dalam kehidupan itu akan membawa dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So dia boleh dulu. So these are things yang these are dangerous steps, Na'udzubillah Alhamdulillah yang kita kena jagalah. So Ustaz, apa tip-tip yang kita ada untuk nak tawadukkan diri ni? Tawaduk ni adalah word yang paling berat.
Sebab banyak orang disebut aku tawaduk tapi dia tak tawaduk. Siapa cakap tawaduk confirm dia tak tawaduk. Saya kau dah cakap tawaduk, memang kau tak tawaduk dah. Tapi betul, tawaduk ni adalah perkataan yang sangat berat dan susah kita nak ertikan. Sebab ramai yang menyangkakan bahawa tawaduk tu adalah menjumpa orang, berbual lembut-lembut, ataupun zuhud kat dunia ni sehingga kan menyusahkan diri dan menyusahkan orang. Itu konsep yang kita kena elakkan. Sebab tawaduk yang kita tunjukkan adalah tidak menerima hakikat ataupun kebenaran yang Allah sampaikan. Itu yang the first thing lah. Kalau you baik dengan orang tapi you tak boleh menerima apa yang Allah sampaikan, itu satu benda yang keangkuhan tu, bukan tawaduk. Tapi dengan orang, Masya Allah babe, dia kalau jumpa akhi bisa katalah contoh kan. Kalau baik dengan manusia, kalau tak baik dengan Allah SWT pun tak guna. Tapi benda ni balance lah. Maknanya tawaduk tu seperti mana Nabi sebut juga, kalau kita nak orang sayang kita, kita zuhud kat dunia. Maknanya kita bukan miskin. Maknanya kita pakai benda-benda yang orang pun pakai. Bukan kita mengagungkan diri kita sehingga kan setiap pembelian kita tu adalah lebih angkuh daripada orang lain. Dan tidak menerima hakikat yang kita hidup kat dunia ni adalah sementara. Itu pun boleh jatuh kepada takabur lah kan. Tapi apa yang kita boleh ambil, apa yang kita boleh belajar daripada all kisah-kisah yang Allah sebut dalam Quran ni, bila kita jauhkan diri kita pada Allah, macam tadi Ustaz cakap, mulalah kita rasa yang kita ni lebih pandai, kita ni lebih kuat, tak payah guidance anymore. Sebab kadang-kadang you tengok realitinya kehidupan kat dunia ni, orang yang ada semuanya, contohnya ada kemewahan duit dia dah lupa yang sebenarnya dia boleh mati besok. Dia dah lupa yang sebenarnya anytime Allah boleh kasih dia sakit. Correct. Dia lupa yang anytime Allah boleh tarik nikmat isteri dia, anak dia dan sebagainya. So apa pun yang kita ada kat dunia ni, bila kita nak rasalah sifat ketawaduan tu, kita kena balikkan diri kita bahawa kita ketawaduan. Ini biasa TV Al-Hijrah ni. Ketawaduan lah. Wow. Ketawaduan new word. kita. Okay, go. Kita faham. Ketawaduan tu je. Ain nak tu kat ujung. Air nak kecapi, betul tak kecapi kan? Nak mengkecapi rasa ketawaduan di dalam diri anda. Kita kena selalu ingat bahawa kita ni adalah seorang hamba. Itu je. Betul. Kita kena selalu ingat bahawa kenapa kita solat? Kita perlukan Allah SWT. Bukan Allah perlukan kita. Sebab kenapa kita solat? Sebab kita nak Allah uruskan kehidupan kita. Kita nak Allah jaga kehidupan kita, berikan kita ketenangan. Sebab at the end of the day, kita akan balik kepada Allah SWT tu juga. Qala inni Abdullah. Nampak? Itu jawapannya. Wow. Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Masya-Allah, ini satu perbincangan yang sangat baik sebab kita hari ni agak serius sikit. Studio baru kan. Wow. Alhamdulillah. New environment, new lightings, masya-Allah. Ustaz Taufik pun nampak dress up kan, tak main-main. Macam profesor. Sponsored, ini semua sponsored. Mana ada sponsor. So insya-Allah kita doakan keberkatan kepada Global Ihsan, kepada GRTV. Every episode kita akan doakan insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Dan semoga Allah berikan keberkatan kepada kerja-kerja mereka dan dipermudahkan segala urusan mereka insya-Allah. Sampai kita bertemu pada episod yang seterusnya. Tada.